Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Amar Yusof, untuk sorotan berita menarik pilihan sepanjang minggu ini. Minggu ini rakyat Malaysia digemparkan dengan berita menyayat hati seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang ditemukan meninggal dunia di dalam tong air di rumahnya di Taman Kerubong Jaya di Melaka dengan kesan cedera dan lebam di anggota badannya. Kanak-kanak itu dikenali sebagai Zubaidi Amir Musyairi Abdul Malik, dipercayai didera oleh ibu dan bapa dirinya. Malaysia dijangka menerima bekalan fasa pertama vaksin COVID-19 dari Pfizer BioNTech pada 26 Februari nanti. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata vaksin itu kemudian akan diagihkan ke negeri-negeri secara berperingkat dalam tempoh 1 hingga 2 minggu. Malaysia sebelum ini dilaporkan telah pun membuat perjanjian pembelian 12.8 juta dos vaksin Pfizer BioNTech selain memberikan komitmen untuk melakukan pembelian tambahan 12.2 juta dos vaksin lagi, vaksin yang sama. Rentas negeri dan aktiviti sosial masih lagi tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP 2.0 yang dilanjutkan sehingga 18 Februari nanti. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dibuat berikutan peningkatan kes dan kluster-kluster baru membabitkan aktiviti rentas negeri. Kerajaan juga turut memperketatkan beberapa prosedur operasi standard atau SOP dalam pelaksanaan PKP 2.0 itu. Berbeza dengan PKP yang pertama, yang mana SOP yang ketat iaitu total lockdown dan tiada pergerakan keluar rumah dan juga semua sektor ekonomi ditutup. Namun PKP 2.0 ini terdapat kelonggaran bagi sektor ekonomi dan perniagaan, khususnya perniagaan mikro seperti penjaja dan peniaga kecil. 67 individu melibatkan penghuni dan pekerja rumah perlindungan Baitus Solehah di Skudai, Johor disahkan positif COVID-19 selepas beberapa siri ujian calitan dilaksanakan sejak 28 Januari lepas. Pengurusnya, Muna Liza Ismail memberitahu antara yang positif ialah 22 bayi yang berusia antara 10 hari hingga setahun serta 37 remaja dan wanita berusia 15 hingga 32 tahun. Malahan, beliau dan suaminya serta pekerja rumah perlindungan tersebut turut dijangkiti dengan wabak berkenaan. Kesemua penghuni yang positif telah pun dibawa ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum di Keluang dan Hospital Permai. Menurutnya, kes positif COVID-19 itu mula dikesan di rumah perlindungan berkenaan pada 28 Januari lepas apabila seorang daripada penghuni memaklumkan dirinya berasa lemah sebelum dihantar ke hospital untuk pemeriksaan. Kita beralih ke berita hiburan. Pelawak veteran Datuk Jamal Irsyadat 74 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 8.30 pagi 3 Februari lalu. Datuk Jamal Irsyadat amat terkenal pada era 1970-an. Jenazah beliau telah pun dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Pinang, Pulau Indah, Pelabuhan Kelang. Al-Fatihah. Laporan Mahkamah. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara berjumlah 54 tahun dan denda 15.45 juta ringgit terhadap bekas pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad selepas didapati bersalah atas 9 pertuduhan rasuah 3 juta ringgit berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak. Bagaimanapun, Muhammad Isa 71 tahun hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 6 tahun setelah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan kesemua hukuman penjara itu berjalan serentak. Kita ke Sarawak. Jumlah mangsa banjir gelombang ketiga yang melanda Sarawak Selasa lepas meningkat kepada 577 orang setakat 4 Februari dan 10 pusat pembinaan sementara atau PPS dibuka sehingga 6 petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak menyatakan 4 PPS dibuka di daerah Serian, 4 lagi di daerah Simunjan dan 2 di daerah Semarahan. Sedikit kelegaan kepada rakyat Malaysia. Akhirnya pasar malam, kedai gunting rambut dan pusat cuci kereta dibenarkan untuk beroperasi semula bermula Jumaat 5 Februari dengan SOP lebih ketat.
Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa keputusan itu dibuat setelah dinilai dari segi risiko dan jumlah kluster yang dihasilkan setiap aktiviti perniagaan tersebut. Setelah merujuk kepada tiada kluster baru oleh ketiga-tiga aktiviti berkenaan, maka mesyuarat bersetuju untuk membenarkan mereka kembali beroperasi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi jaminan setiap siasatan kes rasuah dilakukan tanpa sebarang keraguan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata setiap tindakan yang dilakukan agensi itu adalah jelas dan tidak berkompromi selain meminta semua pihak bersabar agar siasatan dapat dijalankan secara terperinci untuk hasil yang lebih baik. Beliau juga meminta semua pihak tidak memberikan persepsi negatif terhadap kes yang sedang disiasat selain memberi ruang dan masa kepada SPRM terutama ketika negara sedang menghadapi cabaran akibat pandemik COVID-19. Baik, sebelum penutup, umum mengetahui perayaan Tahun Baru Cina bakal disambut pada 12 dan 13 Februari nanti. Kerajaan prihatin dan bersetuju untuk membenarkan masyarakat Cina merayakan sambutan tahun ini dengan berlandaskan SOP. Sekian dahulu untuk kali ini. Semoga kita bertemu lagi pada setiap Jumaat pukul 3 petang untuk rangkuman berita menarik sepanjang minggu ini. Saya Abang Yusof, kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum dan bye-bye.